Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi untuk kuliah kali ni kita akan saya akan coverlah berkenaan dengan series bar yang dikenakan dengan tindakan daya thermal. Di sebelah kanan, di sebelah kiri awak ni awak boleh tengoklah series bar tersebut, di mana dia ada material yang daripada steel dan ada material daripada copper. Okey, yang steel ni dia punya diameter ialah 42 mm, ni 42 mm, dan copper ni dia punya diameternya ialah 35 mm. Okey, dia punya panjang ataupun length, the length is about 0.56 meter, while for the copper the length is about 0.4 meter. We presume, for this case, we presume that of course, since they got different material, got different material, so for the steel, the Young's modulus or elastic modulus is 205 gigapascal here, and then for copper the elastic modulus is 0.5 gigapascal, 105 gigapascal. And here is alpha. Alpha for steel is 13.5 power of negative 6 over centigrade. This is apa ini ialah perkali perkembangan haba, thermoconductivity. And then for copper, alfanya ialah 16.9 power of negative 6 dengan unitnya sendirilah. Okay, so dia punya aim untuk tutorial ni ataupun latihan ini, dia punya aim ni ialah we try to find stresses. Ni stresses. Dia suruh cari macam mana nak cari stres. Okey, daya yang dikenakan ni awak tengok ni. Ni kalau macam ni maknanya haba lah, thermal. Makanya kalau kita lihat case di sini ialah temperature tu dikenakan sebanyak 35 darjah Celsius dan dinaikkan sehingga 62 darjah Celsius. Maka perbezaan temperature tu kita boleh tengok 62 darjah Celsius tolak 35 darjah Celsius ialah 27 darjah Celsius. So yang apa yang disebutkan tadi tu, itu semuanya ialah apa kita panggil parameter ataupun boundary condition yang telah ditetapkan untuk kes ini. Maka kerjanya ialah kita cuba nak mencari stres. Ni aim dia. Aimnya ialah nak cari stres. Maka first apa kita panggil first task ataupun first step, ni first step ialah kita akan cuba cari area dulu. We try to find the area of each structure. So for this case, the area for steel, we use the same formula for steel, which is pi multiplied by diameter power of 2 and divided by 4. Pi darab dengan diameter kuasa 2 bagi 4. So kalau untuk steel punya apa tu kita panggil, untuk steel punya diameter ialah ni awak tengok ni 42 mm. So dalam kes saya 42, awak buatlah E power of negative 3. So kat sini lah 42 power, apa ni dikuasakan 2, ni dikuasakan 2 darab dengan pi bagi 4, maka awak akan dapatlah 1.385 power of negative 3 meter square. Ni area untuk steel. Manakala untuk copper pula sama saja, pi multiply by diameter power of 2 divided by 4. So untuk copper ni dia punya diameter ialah 35 mm. So bila awak calculate, awak akan dapat 9.621 power of negative 4. Ini ialah kita panggil apa area untuk copper dan juga area untuk steel. And then okay, saya padam dulu supaya
mudah faham. Okey. Baik. Untuk kes yang ini pula, kita nak kira stres kan. Untuk persamaannya, apa yang perlu kita buat, kita tahu untuk keadaan ini, load yang dikenakan, load yang dikenakan sama dekat sini, load yang dikenakan, ni. Load yang dikenakan untuk steel maupun untuk copper adalah sama. Ni. Load yang dikenakan untuk steel dan copper sama. Okey. Maka disebabkan itu, maka kita boleh susun balik. Kita tahu stress equal to P over A tu nak cari stress. So dia macam ni. Stress steel equivalent to P steel over A steel. Samaan 1. Stress copper equivalent to P copper over A copper. Okey. So, kalau kita rearrange balik, ini persamaan nombor 2. Kalau kita rearrange balik, maka kita akan dapat P steel equivalent to stress steel multiply by A steel. So, same goes dengan ini. P copper equivalent to stress copper multiply by A copper. Okey. So, inilah yang jadi kat sini. Inilah yang jadi dekat persamaan ni. Mana ni persamaan ini? Allah Akbar. Sekejap, padam dulu. Itulah yang jadinya pada persamaan ini. Astagfirullahalazim. So nampak dia jadilah untuk persamaan ini. Okey, sebab bila di rearrange, sebab kita dah tahu kan, P steel equivalent to P copper. So kalau susun balik, maka kalau P steel tu ialah stress steel A steel equivalent to stress copper A copper. So dapatlah yang ini. Okey. Maka kita susun, kita rearrange. Untuk kes ni dia buatlah macam keadaan ini. Dia buatlah, dia rearrange balik. Maka saya padam dulu. Ini dah faham kan? Saya padam dulu. Okey, kejap ya. Saya padam dulu. Maka kalau kita lihat ni, dia rearrange balik stress steel, Allah Akbar. Stress steel equivalent to stress copper area copper over area steel. Okey. Dan awak boleh rearrange lagi untuk jadikan dia macam ni. Stress copper A copper bagi A steel. Dan kita tahu dah bahawa yang ini dia got value. Kan value dia mana? Yang ini. Kita dapat lah. Ada. So hanya awak dapatkan ini untuk keadaan stress steel ni, maka awak akan dapat stress steel, Allah Akbar. Stress steel equivalent to 0.6. Allah Akbar. Maafkan saya. Maka awak akan dapatlah satu keadaan di mana stress steel is 0.669. Subhanallah, sekejap. Tak cantik langsung. Stress steel equivalent to 0.69 stress copper. Inilah sama ni kita nak. Inilah mana munculnya. Okey. So saya ulang balik. Atas ni semua order parameter saya dah bagi. Dia suruh nak cari A apa? A ni nak cari stress.
So apa yang awak kena buat, apa yang awak boleh calculate, awak calculate. Untuk kes ni awak dah tahu dah apa area untuk steel, awak dah tahu dah area untuk copper. Dengan menggunakan persamaan ini saja, iaitu daya yang dikenakan untuk kes steel dengan daya dikenakan pada kes copper, dia sama. Tarikan tu sama. Makanya awak susun macam ini. Di sebelah sini awak susunkan seleloknya. Maka awak dapatlah persamaan yang ini kita panggil persamaan 3 macam tu. Faham tak? So untuk kes ni dah selesai kat sini. Ini dah selesai. Okey. So saya padam dulu Okey, kejap padam dulu. Okey. So dalam masa yang sama, kita tahu juga bila dia dikenakan daya, contoh ni kan, ni structure tu, bila dikenakan daya, dia punya kadar pemanjangan dan pengembangan atau pemanjangan tu sama. The kadar tu, the rate of the expansion tu sama. Therefore, kita boleh guna formula mana? Okey, kita boleh guna formula iaitu delta L steel equivalent to delta L copper. Sini saya pakai CU, ni pakai CP, sama je. Okey. Pemanjangan tu sama. Okey, dia ada formula pemanjangan yang ada. So kalau kat sini panjang sikit formulanya, tapi saya sesama dia. Stress steel L steel over E steel. Okey. Kalau formula yang asal, dia adalah delta T multiply by stress steel L steel. Ini formula dia. Ini formula yang standard lah. Tapi since kita ada dua, we got two cases, which is steel and copper. So kita boleh rearrange. Okey, kalau kita rearrange, saya padamkan dulu. Kalau kita rearrange, maka dia akan jadi macam mana yang saya tulis persamaan tu. The equation would be stress steel L steel over E steel plus stress copper L copper over E copper equivalent to delta T. So kat sini awak akan ada pertama expansion steel L steel plus dengan copper plus L copper. Tutup. Okay. So don't worry, keadaan ni mudah saja. Untuk keadaan ini, kita tengok balik apa yang kita ada. E kita ada tak? Kita pakai kuning lah. E ada tak? E ada. Tak nampak kuning. Kita pakai biru lah. E ada. E ada. Okay. L ada. L ada. Alright. Delta T ada. Thermal expansion untuk steel ada. Thermal expansion untuk copper ada. L ni pun ada. L ni pun ada. Yang kita tak ada hanya ini saja. Dua benda ni saja. Dan kita boleh masukkan. Untuk kes ini kita boleh jadikan ni. Saya pakai yang lain pula. Kita boleh jadi stress steel ni. Kita boleh masukkan dengan persamaan. Stress steel sama dengan 0.69 stress copper. So saya boleh masuk je. Gantikan saja. Ni masuk ke dalam ni, maka kita akan dapat stress persamaan dalam bentuk stress copper. Okey, bila awak masukkan ni dalam persamaan ni, ini pun semua dah ada nilai dia.
So awak rearrange balik, calculate balik, awak akan dapatlah stress copper sama dengan keadaan ini, iaitu 67.95 MPa. Ni. Alright. Then once you got stress copper kat sini, awak masukkan stress copper awak dalam ni, awak dapatlah stress steel awak. Very easy. So selesailah untuk case ini. Dia tidaklah sukar sangat nak solvekan dia, hanya tambah sedikit persamaan saja, adalah delta temperature kan, perbezaan temperature, thermal expansion, perkali pengembangan haba. Jadi dalam tu dia panggil thermal expansion, macam itulah. Dia punya simbolnya ialah alpha. And then the rest selesailah masalah. So selesai ataupun done. Okay, so kalau ada apa-apa isu boleh saya balik. Okay, alright. So saya teruskan untuk yang number 2. Apa untuk case yang nombor 2. Ini example-nya ialah berkenaan dengan parallel bar. Parallel bar, sekejap saya tukar pen merah dulu. Okey, ni berkenaan dengan parallel bar yang dikenakan tindakan daya dan juga dipanaskan lah. Okey, untuk kes ni dia disejukkan. Ni macam kita bayangkanlah aplikasi dia dekat pipe ke apa mana-mana ke, dia akan menjadi macam ni lah. Okey. Untuk kes ni, steel is insulated into a tube. Steel is insulated into a tube. Okey. So kalau saya dah ajar sebelum ni, kalau garis putus-putus ni maksudnya dia ada kelubangan. Yang ni kes ni macam seolah-olah ada solid shaft yang masuk dalam satu lubang. Macam ni. Ni putus-putus lah. Ni putus-putus lah. Ni panjang. Dia macam ni. Nanti macam ni lah kes ni. Maaf lah lukisan saya tak apa comel kat sini Dia tak apa nak jadi. Kalau kat whiteboard comel sikit. Okey. Untuk kes ni dia pun dah bagi dah. E untuk copper, E untuk steel tetap sama 205 GPa, manakala E untuk copper 105 GPa. Okey, thermal expansion ialah 13.5 power of negative 6 untuk steel, manakala copper pula ialah 16.9 power of negative 6 untuk copper. So kita boleh bayangkan copper ni di luar, okey, dalam tu ada steel, mungkin a shaft of steel, batang besi dimasukkan dalam satu rod copper yang berongga, hollow shaft of copper. Steel ni dia bagi diameternya adalah 50 mm. Manakala kalau copper ni dia bagi diameter luar 55, diameter in 55, diameter out 90. Dia dah bagi dah kat sini. So awak semak lah. Panjang tetap sama 37 meter. So case ni menarik. Dia bagi satu keadaan loading profile ni untuk temperature tu, daripada dia dah dipanaskan 40 degree centigrade, kemudian dia disejukkan secara gradually ke macam mana ke kan, dia disejukkan secara gradually hinggalah ke 25 darjah Celsius. Dengan apa time ni kita tak tahulah. Okey, maka perbezaan ni delta T tu kita akan kira lah 40 tolak 25 degree centigrade. Okey. Macam biasa, perkara yang paling utama nak kena buat, awak kena cari area. Step 1 apa dia? Area. Find area. Ni dapatlah area untuk steel, area untuk copper. Since copper ni dia berongga ataupun hollow, maka awak kena tolak dan awak dapatlah
Ini kat sini saya calculate dah. Untuk copper 3.986 power of negative 3 meter square. Untuk steel pula ialah 1.963 power of negative 6 meter square. So hal nombor satu ni area dah dapat cari dah. Okay, pass. Then kita akan fokus kepada macam mana nak solvekan benda ni. Sama juga macam kes ni, kita presume bahawa daya yang dikenakan di sini dengan daya yang dikenakan kat sini, untuk kes ni daya steel, daya copper, P copper dengan P steel atau tengah ni, ini steel, daya dikenakan, ini copper, daya yang dikenakan sama. Ni kita presume ni sama. So kalau sama, awak boleh susun, awak boleh susun ikut macam acuan tadi, macam mana susunan tadi, maka awak akan dapatlah stress ST equivalent to stress CP ACP over AST. Okay, awak dapatlah ni persamaan pertama. Makanya untuk kes ini, kalau awak tengok sebentar, untuk kes ini, kalau awak tengok persamaan dia, apa stress L apa ni, dia buat macam ni tau. Stress ST LST over EST sama dengan stress CP LCP over ECP. So kalau kita rearrange balik apa semua, kita tahu bahawa dia akan jadi LST over LCP stress ST over stress over EST tambah stress CP over ECP. Since then kita tahu keadaan ni macam ni, maka dan L ni pun sama panjang, maka awak boleh buang. Tu jadi macam ni. Kalau awak nak susun yang macam formula panjang tadi, formula yang besar tadi tu pun boleh. Kan tadi kan ada tunjuk formula yang besar, yang apa ada perbezaan temperature apa semua tu kan. Yang saya padam tu. Takut keliru. Pun boleh, awak dah boleh masukkan lah, tak ada masalah. Maksudnya dalam tiga kata lain, awak boleh je guna formula besar ni, stress ST LST over EST campur sama je stress CP LCP over ECP sama dengan apa tu delta T. So ni alpha CP tolak alpha ST. Okey, ini pun tak ada sebenarnya, sebab bila kalau kita rearrange balik, dia boleh sebab jarak dia sama. So kalau untuk kes yang ini, maka kalau kita susun balik, okey. Saya padam sini dah tak ada. Ini tak ada tau. Ini tak ada. Ini pun tak ada. Okey. So saya bulatkan. Mana yang ada? Mana yang ada ialah ini ada nilai dia. Ini ada nilai dia. Ini ada nilai. Ini ada nilai. Ini ada nilai. Okey. So bila awak masukkan nilai tu, awak rearrange balik. Alright. Dan tadi pun awak dah tahu, dah dapat dah satu keadaan yang macam ni. Okey.
So awak masuklah. Ini keadaan ni masuk je pada persamaan stress D ni. So awak akan dapat stress copper equivalent to 5.1 power of negative 5 bahagi dengan 19.426 power of negative 12. Maka awak dapatlah 2.63 MPa. Kecil lah. Stress copper kecil. Okay. Dan bila dah awak dapat stress copper ni, awak boleh je masuk dalam persamaan. Dekat persamaan sini. Okay. Maka awak dapatlah 5.33 MPa untuk stress steel. So, itulah dia sedikit sebanyak penerangan berkenaan dengan kes ni. Okay. Sekiranya ada kekurangan faham ke apa ke, tak ada masalah, boleh terus direct jumpa dengan saya dan bagi tahulah apa kat mana ada kekurangannya. Nanti kita boleh discuss dan bincang lah. So untuk kes kuliah topik 2 dah selesai. Jadi topik 3 pun saya dah masuk sedikit pagi tadi. Dan saya masih butang ada 4 latihan lah nak kena bagi, yang awak nak kena jawab dan hantar sebelum pukul 12 malam esok. So sehingga ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.